Assalamualaikum. So, hari ni kita akan belajar persamaan linear. Sebelum tu, kita kena kenal pasti syarat-syarat untuk kita tahu nombor tu ialah persamaan linear ataupun tidak. Mula-mula, kita kena tahu syarat-syarat dia ialah kita mestilah dalam persamaan tu ada pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Contoh macam yang pertama ni, X tolak 5 bersamaan dengan 8. Yang kedua, Y per 2 tolak 10 bersamaan dengan 1. Yang ketiga ialah 3N tambah 1 bersamaan dengan 6N. Kalau kita tengok, ketiga-tiga persamaan tersebut ada satu je huruf kan. Pemboleh ubah tu bersamaan dengan huruf lah. Okey, jadi pemboleh ubah tu ada 1 dan kuasa bagi pemboleh ubah tu hanyalah 1. Kita tak ada kuasa 2, 3, 4, 5. Okey, jom kita tengok contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap berikut. Okey, berdasarkan ayat tu kita kena bentukkan satu pemboleh ubah. Satu persamaan linear. Okey, kita baca soalan A. Satu nombor ditolak dengan X, bakinya ialah 2. Okey, satu nombor je tak bagi tahu kan nombornya apa. Bila kita tak tahu, kita namakan dia sebagai X. Okey, ditolak dengan 8. Apa yang ditolak? X tu kan. Nombor tu ditolak dengan 8. Jadi, X tolak 8. Okey, ditolak dengan 8. Jadi, ia bermaksud X tolak 8. Okey. Lepas tu, seterusnya kita baca ayat dia. Bakinya ialah 2. Baki daripada tolak tu lah kan. Jadi, dia bersamaan dengan 2. Kalau kita dekat sini, bakinya ialah 2, maksudnya dia punya hasil. Jadi, hasil dia ialah 2. Hasil apa? Hasil tolak. Sebab dalam ayat tu, dia bagi tahu operasi dia tolak. Okey, itu tuliskan jawapan akhir. X tolak 8 samaan dengan 2. Hasil dia ialah 2. Okey, jom kita tengok contoh untuk soalan B. Pak Cik membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Okey. Satu batang harga dia Y. Okey, dia dalam bentuk sen kan? Bentuk dia sen. Okey, lepas tu dia beli berapa tadi? 5 batang. Jadi berapa harga untuk 5 batang? Okey. Harga darab dengan bilangan. Okey, harga dia Y, bilangan dia 5. Jadi 5Y. Okey, tu untuk pen. Okey, sambung baca. Okey, lepas tu sebuah buku tulisan berharga RM3. Satu buku harganya RM3. Dia mandai bagi jelas dalam soalan harganya RM3. Tapi perbezaan dia sekarang ni, dia bagi tahu kat sini sen. Kita kena tukar ringgit tu kepada sen. RM1 sama dengan 100 sen. Jadi ringgit nak tukar kepada sen. Sen kan lagi kecil kan daripada ringgit. Jadi kita kena darab. Jadi RM RM3 darab dengan 100 dapat 300. Okey, unit dia ialah sen. Okey, kita dah tukar kepada sen. Jom sambung baca soalan. Okey, jumlah wang yang dibayar. Okey, kita tahu tadi jumlah tu maksudnya hasil. Mestilah selepas daripada tanda persamaan. Jumlah wang dia ialah RM7. Okey, itu dalam ringgit. Jangan lupa kita tukar kepada sen. Darab dengan 100, okey. Jadi, kalau kita tengok dalam persamaan, pen tambah dengan buku bersamaan dengan harga bayaran. Total je, jumlah. Okey. Pen tadi berapa? Harga dia 5Y. Buku tadi berapa harga dia? 300 sen. Okey, lepas tu harga dia. Okey, kita kena tukar RM7 tu kepada sen. Okey. RM7. Okey, harga dia RM7. Lepas tu kita tukar kepada sen. Kita kena darab dengan 100, okey. Okey, RM7 darab dengan 100 dapatlah 700 sen. Okey, jadi dia bersamaan dengan 700 sen. Jadi, itulah jawapan yang terakhir. 5Y tambah 300 samaan dengan 700. Okey, sen tu tak payah tulis pun tak apa. Okey, 5Y tambah 300 sama dengan 700.
Okey, soalan seterusnya, latih diri 6.1b. Soalan pertama ialah hasil bagi untuk satu nombor dengan 6 ialah 12. Okey, jadi kat sini satu nombor kita tak tahu kan. Jadi bila kita tak tahu, kita letak X. Okey, dia bahagi. Ingat, operasi dia ialah bahagi. Jadi, bahagi satu nombor dengan X. Dia bahagi. Jadi, X bahagi dengan 6. Okey, itulah maksud ayat tu. Okey, kita tengok betul-betul soalan tu. Make sure jangan salah operasi. Kita jangan tertukar mana bahagi mana, okey? Okey, X bahagi dengan 6. Operasi dia ialah bahagi. Jadi kita tulis je balik. X bahagi dengan 6. Okey, persamaan dia ialah 12. Sebab dia kata hasil. Hasil ialah 12. Sebab itulah kita kena sama dengan 12. Okey, itulah jawapan untuk A. Okey, jawapan boleh dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama kita tulis tadi, X bahagi 6 sama dengan 12. Ataupun kita tulis dalam bentuk pecahan. Pecahan kan maksudnya bahagi kan. So, X per 6 sama dengan 12. So, sama je. Okey, nak tulis jawapan yang kiri boleh, yang kanan pun boleh. Okey, jom kita sambung dengan soalan B. Harga sekilogram ayam ialah Y. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Okey, RMY untuk 1 kilogram. Kita keluarkan info daripada soalan, okey. Lepas tu dia membeli berapa kilo? 5 kilo. Okey, dia membeli 5 kilo ayam. Okey, lepas tu jumlah bayaran dia ialah RM40. Okey, jumlah tu maksud dia hasil. Hasil tu kita nak letak kat mana? Hasil dekat sebelah tanda sama dengan. Okey, tu untuk jawapan akhir nantilah. Jadi, ingat. Barang darab dengan harga tanda sama dengan hasil. Okey, sekarang barang dia ada 5. Lepas tu harga dia ialah Y. Jadi, 5 darab dengan Y. Okey. Itulah dia punya yang sebelum sama dengan. Okey, jadi barang darab dengan harga sama dengan hasil. Okey, barang dia 5, harga dia Y. Hasil dia ialah RM40. Okey, jadi itulah jawapannya. 5Y bersamaan dengan RM40. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan C. Baca soalan sama-sama. Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x dan lebar 5 meter ialah 14 meter. Okey, perimeter. Dia tulis kat sini perimeter dia ialah 14 meter. Apa itu perimeter? Perimeter ialah ukur lilit. Ukur lilit bagi satu bentuk ataupun poligon. Kat sini poligon dia apa? Poligon dia segi empat tepat. Jadi kalau nak mudah kita kena lukis. Lukis segi empat tepat. Okey, ada yang panjang, ada yang pendek. Lepas tu kita labelkan mengikut info yang dia bagi. Panjang dia berapa tadi? Panjang dia 2x. Okey. Okey, jangan kita lupa nak label. Panjang dia 2x, lebar dia 5 meter. Okey, tulis betul-betul semoga untuk kita fahamkan soalan. Okey, tulis. Panjang dia 2x dan lebar dia 5. Okey. Lepas tu, kita dah faham dah. Kita dah nampak sikit dah penjelasan untuk soalan ni. Sekarang ni dia minta apa? Perimeter. Perimeter dia berapa? 14. Okey, 14 meter tu ialah jumlah
Apa itu jumlah? Jumlah ialah hasil. Hasil kita nak tulis kat mana? Dekat sebelah selepas daripada tanda sama dengan. Okey, sekarang perimeter. Perimeter tu apa? Kita kena ukur mengikut berapa banyak garisan. Kalau macam ni ada berapa? Kita dah tulis 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 garisan. Jadi, kita kena tambahkan semua. Garisan 1 tambah dengan garisan 2 tambah dengan garisan 3 tambah dengan garisan 4. Okey, kita tengok balik. Garisan 1 berapa panjang dia? 2x. Okey, garisan 2 5. Okey, garisan yang ketiga sama kan atas dengan bawah tu. Jadi garisan 3 sama dengan bawah, iaitu 2x. Okey, garisan 4 berapa panjang dia? 5. Jadi kita tambahkan semua. Okey, huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okey, 2x tambah 2x sama dengan 4x. 5 tambah 5 bersamaan dengan 10. Itu ialah ungkapan untuk ukur lilit ataupun perimeter dia. 4x tambah dengan 10. Sekarang ni kita nak persamaan kan. Persamaan ada apa? Ada tanda sama dengan. Lepas tu dia dah bagi dah kat soalan. Perimeter dia ialah 14 meter. Jadi jawapan akhirnya kita kena tulis. Ingat total semua ada nombor, ada pemboleh ubah ataupun huruf. Lepas tu ada tanda sama dengan apa? Sama dengan dia punya hasil. Hasil dia berapa? 14. Jadi itulah jawapan dia.